Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Abi Rais Jami'ah Fathani, para ahli jawatan kuasa yang menganjurkan perhimpunan pada kali ini. Saya atas nama pimpinan ASEAN Mall dan pihak Madinatul Salam berbanyak terima kasih kepada para ahli jawatan kuasa yang menganjurkan majlis hari ini, yang terdiri daripada FIMA, Semakum Satri Patani, SOOSO, FAI Akhawat, diikuti dengan banyak-banyak pihak termasuknya Sopongo Cangwat Patani dan semua pihak yang terlibat dalam mengajukan majlis pada hari ini. Terima kasih kepada semua ikhwan akhawat yang hadir pada majlis mengingati mempelajari hal Palestin pada hari ini. Maka dalam masa 10 minit yang diberi pada saya hari ini, untuk saya nak ambil sahih dalam majlis ni, untuk nak mengingatkan dalam 3 noktah. Saya nak cakap hari ini tu hanya sebagai nak tambah, nak mengingatkan dalam masalah 3 poin lebih kurang Yang pertama, hal Palestin ni yang kita dah ikuti mari 50 hari yang tengah duk tegang ni hal Palestin ni ia adalah masalah qadiyah Islamiyah aqidiyah. Ia adalah merupakan kes ni hak akidah Islam. Hubungi dengan kepada kejadian di Palestin hari ini tu yang wajib kita ikuti, bekerjasama, ambil sahih untuk penyelesaian bersama. Ada sahih. Sebab itulah saya sangat suka hati saat ni melihat semua saat ni tu pakat apa benda ada kerjasama daripada budak-budak semangat hubungi dengan Palestin, kerana ia adalah merupakan hak kita, masalah kita, masalah Islam. Jadi kita banyak terima kasih. Walaupun kita tengok tadi itu kutip derma, walaupun dia tidak banyak tetapi mempunyai sangat erti sahih daripada peringkat bawah rakyat. Itukah boleh beri sahih bersama. Sebab itulah kita rasa ini sebagai langkah pertama. Langkah-langkah akan datang, kita harapkan semua pihak ini ada pengorbanan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itukah fi sabilillah. Jadi jihad Palestin ni jelas kata satu jihad masalah kepada hak Islam. Sebab itulah kita banyak terima kasih lah. Jadi kita harap kata majlis yang diadakan di ASEAN Mall di hari ini tu merupakan satu titik permulaan untuk kita nak langkah ke depan, insya-Allah taala. Baitul Maqdis satu-satunya dia yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita dapat melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' tu kan, daripada Masjid Haram pada Masjidil Aqsa, nak mengatakan hubungan ikatan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Daripada Masjid Al-Aqsa itulah bertemunya dengan para anbiya sebelumnya. Daripada situlah diangkat naik Mi'raj. Ada hubungan. Sebab itulah kita dapat melihat bahwasanya Umar
apabila dalam apa dia pemerintah dia, kita dapat melihat apabila masalah apa dia Iraq, Syam, Mesir dan kawasan di sekelilingnya dapat dibuka dah, maka Umar sendiri nak ayat kata pergi untuk nak buka Masjid Al-Aqsa tu dah, sebab itulah Masjid Al-Aqsa tu dibuka oleh Umar ni daripada Madinah naik kenderaan untuk pergi buka Masjid Al-Aqsa. Nak ayat kata beri kepentingan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan pada ketika itu dah Fatih kepada Amr bin As, wali Mesirnya ada kepada, tetapi kerana kepentingan Masjid Al-Aqsa tu Umar sendiri pergi buka. Ya. Itulah nak cerita kata bahawasanya Masjid Al-Aqsa ni ia adalah merupakan qudiyah akidah yang wajib kita saat itu. Yang kedua, hal Palestin Masjid Al-Aqsa. Saya nak gambar macam mana ianya muamarah. Muamarah ni maknanya pakatan, konspirasi, kerjasama antara peringkat dauli, antara peringkat dunia dan peringkat kawasan. Jadi kita nak menampak macam mana Masjid Al-Aqsa Palestin ni menjadi apa dia pakatan muamarah dah peringkat dunia tu. Sebagai maklumat bahawasanya peperangan dunia pertama, Songkram Lok Krang Tindeng dah, yang berlaku pada tahun 1914 Nengkau Nengsi Kosa, nak cerita kata peperangan dunia tu yang berlaku dengan banyak-banyak negara tu, tujuannya tujuan besarnya nak ambil orang Yahudi tu untuk bertapak di Palestin. Itu cerita ringkasnya dah, untuk nak ambil masalah Yahudi. Sebab itulah kita dapat melihat bahawasanya di dalam peperangan ni dah kita adanya konspirasi itu, itifak sulit tu dah, kuam tok long lap antara banyak-banyak pihak. Saya nak kat contoh, nak royak kata tak ni tu macam mana hubungi antara bangsa. Pertama, apabila berlakunya perang, negara-negara Arab ni daripada kawasan Semenanjung Arab, negeri Saudi ke, negeri Yaman ke, beberapa kawasan itu di dalam peperangan dunia pertama, maka ianya bersama-sama dengan Inggeris. Kerana peperangan itu ya Inggeris, Perancis, Amerika, negara-negara barat dia lawan dengan Turki. Orang Arab ni pada ketika itu duk balik Inggeris, lawan Turki, perang. Ini nak ayat kata benda yang terjadi di dalam peperangan sedang berlaku, orang Arab lawan dengan orang Turki dah di kawasan itu. Kemudian apabila berlakunya dia panggil patiwat di Soviet, di Rusia ni dia pergi bersama dengan Inggeris. Tapi apabila berlaku patiwat deng, komunis naik, komunis buka rahsia, dia tarik daripada peperangan. Dia kata ada berjanjinya peperangan ni nak ambil orang Yahudi ni waklik kepada Palestin. Itulah dia panggil Waktu Balfour. Balfour ni Rata Menteri Tang Pratit Angkrit pada ketika itu. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Balfour Declaration. Balfour Declaration ni perjanjian hak Balfour ni, dia minta orang Yahudi ni
beri pertolongan kepada pihak Inggeris, Perancis dah supaya apabila ni nak buat balik orang Yahudi kepada Palestin. Sebab itulah di dalam peperangan ni didapati Jerman ni, praktik Jerman, dia bersama dengan Turki peperangan ni. Sebab itulah orang Yahudi itu buat perancangan macam mana supaya Jerman pun kalah. Sebab apabila Pak Inggeris ni, Perancis ni, dia boleh klik ke Palestin. Itulah dia. Ni nak ayat kata satu perjanjian. Dia panggil Wa'du Balfour. Maka pihak orang Yahudi, khususnya Yahudi di mata dunia, Yahudi di Jerman, macam mana nak buat jadi Jerman tu kalah, nak buat Inggeris ni. Sebab itulah nak ayat kata apabila naik Nazi tu sakit hatinya Nazi. Dia ayat kata kalahnya peperangan dunia pertama ni, Turki dengan Jerman ni kalah kerana sebab Yahudi. Sebab itulah Nazi saat itu dia bakar orang-orang Yahudi tu. Orang-orang Yahudi tu banyak dalam jumlah kerana sakit hati. Kata peperangan ni kerana Yahudi. Itulah di antara nak ayat kata di antara Yahudi hak terucuk daripada kena bakar daripada di Jerman tu, itulah di antara yang mari bertapak di praktik Thai. Tu kita kena faham. Di praktik Thai yang bakar Gladstone yang terjemuh dengan Soviet Sitla ni, ia adalah merupakan orang Yahudi daripada Gulngit. Itulah sebagian ayat kata macam mana muamarah. Yang kedua, muamarah antara Sykes-Picot, menteri luar Inggeris dengan kepada menteri luar Perancis. Kalau sekiranya menang peperangan itu nak bagi negeri Islam hak di bawah Turki itu, nak bagi semua. Sebab itulah lepas daripada hak ni tu pihak Inggeris itu menguasai negeri-negeri di kawasan Iraqnya, di kawasan Mesirnya, Kuwaitnya, di kawasan negeri Teluk. Maka pihak Perancis menguasai negeri-negeri di Morocco-nya, di Algeria-nya dan beberapa negeri. Itulah nak rakyat kata pakat tai jahat. Itu satu gambar nak rakyat kata pakat tai yang berlaku. Oleh kerana masanya sudah tak ada dah. Jadi yang ketiganya, poin yang ketiga, arah masa depan. Jadi kita sudah lihat dah kata masalah pakat tai jahat kedudukan di hari ini tu dah. Jadi arah masa depan Palestin tu naklah mana? Naklah mana? Sebab itulah kita nak cerita bahawasanya hasil daripada orang yang memperjuangkan harakah Islamiah tu dah, dengan berdirinya negeri Israel pada tahun 1948, nengkau si Pek ni ada di antara pemimpin Islam, di antaranya Syahid Hassan Al-Banna pergi kepada jihad, pergi sendiri ke Palestin dengan jumlah beribu-ribu orang, ambil sahih bersama. Apabila balik daripada itulah akhirnya ditembak mati. Kemudian diisytihar bahawa Harakatul Ikhwan adalah harakah yang diharamkan. Pit kod mai sampai di hari ini. Itu nak cerita kata bahawasanya maka teringat nak ayat kata saham orang pergi Hassan Al-Banna dan orang bersamanya pergi ke Palestin, pernah buat satu qasidah anasyid. Kita duduk dengar sama. Fasafful kata'i bi'asadahu wa dukku bihi daulatal batili
mari kita susun satu akad teh. Ya, satu akad teh perang dah untuk nak merutuh negara batin. Nak royak kata zaman 450 tahun dah hari dah tu. Itulah lahirnya gerakan di hari ini bernamanya Hamas. Hamas ni di hari ini tu hasil daripada barakah orang yang tanah di masa tu lahirnya gerakan yang bernama Hamas. Hamas ni ya daripada Harakah Muqawamah Islamiyah. Hamas. Dah. Ni nak ayat kata lahirnya. Tu lebih kurang nak ayat kata arah masa depan ini dengan adanya Hamas hari ini tu pakat teh dunia, pakat teh bumi pak terpaksa kena yud cangak laiโครงการยักษ์ใหญ่ในบริเวณ 4-5 ประเทศนี้ต้องหยุดชะงัก kena adanya dengan masalah Hamas. Ini patut kita faham arah masa depan. Dah. Jadi orang yang tidak tasawur kata Hamas ni satu gerakan yang berpusat di Gaza ni ambil peran dak itakah yang Israel tidak pernah mengalami tahun perang 97 nengkau hok cetในสงคราม6 วัน negeri Israel lawan negeri Israel dah tapi Israel boleh yud dah Golannya Sinainya tahun dah itu boleh peluah okay. Tetapi mari perang kali ini dengan Hamas ni bukan negara hanya daripada satu kumpulan dak itakah tu lebih kurang. Maka saya sendiri saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ini janji Allah dalam suasana berlakunya irtidad. Dunia Islam tak ada nak kepada Islam. Pimpinan Islam, negara Islam tapi tak say kepada Islam kerana kepentingan ekonomi, kepentingan kerjasama, kepentingan untuk nak santipap umum. Dah dalam suasana begini Allah Subhanahu wa taala janji fasaufa ya'tillah. Allah akan bangkit kepada satu kaum biqaumin sifat kaum ini yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad wala yakhafuna laumata laim zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Saya yakin kata Hamas ni merupakan satu golongan di antaranya kita tafaul dengan janji ini. Dah fasawfa ya'tillah biqaumin. Ini lebih kurang dah. Nak ayat kata dengan adanya Hamas tu berlakunya perubahan dunia hari ini. Dan dalam hadis-hadis sahih la tazal ta'ibatun min ummati zahirina lal haq. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai satu bayangan. Dah nak cerita kata bahawa Hamas ni harap dia insya-Allah merupakan satu harakah boleh untuk nak merubahkan suasana dunia hari ini taala. Itulah lebih kurang. Cumanya kewajipan kita untuk nak doa bersama, beri saham bersama. Seperti mana kita tengok tadi tu anak-anak kita perlu didik supaya orang kita ni tu ada ikatan, ada kerjasama untuk nak membantu hal Palestin ini. Ini masalah kita di hari ini. Itulah yang kita harapkan bahawasanya masalah Palestin yang akan kita dengar sebentar lagi daripada orang-orang ahli-ahli sewana kita khususnya daripada abi kita yang kepada nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin menjadi satu tema khas. Dan kita ingat bahawasanya di Palestin ini pada satu masa keadaan Palestin dikuasai oleh Jalut, dikuasai oleh tentera kafir yang bernama Jalut. Kita baca dalam akhir daripada itu kan falamma fasala talu tabi junudi. Maka dalam keadaan begitu tentera Jalut yang banyak, tentera Toluknya sedikit.
wa qala alladhina yazunnun annahum mulaqullah. Dah. Daripada tentera yang kecil saat ini tu, dak kita kah sikit tu, akhirnya kam min fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Saya nak minta kita ingatkan betul-betul kepada apa dah, kam min fa'atin qalil, berapa banyak golongan sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, dapat mengalahkan golongan yang banyak biiznillah. Daripada situlah waqatala Daud Jalut, di antara tentera Talut yang bernama Daud, iaitu Nabi Daud alaihissalam, dapat membunuhnya Jalut. Itulah lebih kurang apa yang telah berlaku di Palestin hari ini. Maka untuk kita nak tengok masa depan tu, dan kita mengharapkan bahawa harakah Islamiah khususnya semacam Hamas ni dapat mengubahkan suasana, insya-Allah taala. Itulah saja, minta maaf kerana masanya sudah habis. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.